Ibu Baharia, Ibu Fauzia, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya fattahu ya fattah, ya alimu ya alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 1 Julai 2021. 21 Zulkaidah 1442. Pengajian pukul 9.30 pagi. Pagi ini kita bincangkan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, iaitu perkataan muafakat, kafir, muamalah dan juga iktiraf. 4 perkataan ni insya-Allah. Muafakat, kafir, muamalah dan iktiraf. Muafakat dulu. Ibu, muafakat ni macam ni aja dalam bahasa Arab. Saya tulis tak ya. Saya tulis tak. Muafakat ni dia adalah masdar. Waalaikumsalam Ibu Kukalsum, Ibu Salmah. Okey. Daripada fi'il madhinya wafaqa. Wafaqa, mudhari'nya yuwafiqu. Yuwafiqu. Masdarnya muwafaqatan. Okey. Muwafaqatan. Ini boleh ya. Ba. Wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Jadi muwafaqah tu masdar daripada bab mufa'alah. Jadi apakah 3 huruf asalnya? 3 huruf asalnya adalah huruf waw, fa, qaf. 3 huruf asalnya adalah huruf waw, fa, qaf. Apa dia makna waw, fa, qaf ni? Biasanya maksudnya sepakat. Dia sepakat ataupun sama. Sama ataupun sepakat. Jadi kalau muafakat maksudnya ada kebersamaan. Muafakat maksudnya kebersamaan. Jadi muafakat adalah bahasa Arab ibu ayah. Muafakat bahasa Arab dia muwafaqah. Muwafaqah. Okey, kita tengok kat kamus sekejap. Saya buka kamus ya. Tapi saya tak tunjuklah kamus tu kat ibu ayah. Saya baca sendirilah. Okey. Kalau kita lihat dekat kamus, sekejap ya. Saya buka Al-Ma'ani Al-Jami'. Okey. Huruf waw fa qaf dia ada fi'il madhinya. Fi'il madhinya wafiqa atau wazan fa'ila. Ibu ya. Atau wazan fa'ila wafiqa. Okey. Mudhari'nya yafiqu.
Itu kalau 3 huruf wafiqa. Tadi yang wafaqa tadi, buaya ni dia. Nampak kan? Wafaqa yang ini itu bab mufa'alah, tambah alif. Wafaqa. Okey? Apa dia maksud wafiqa ni? Wafiqa maksudnya bertepatan, kena. Okey? Kalau kita datangkan dengan sabdu pada fa, wafaqa. Kalau kita kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan, perkataan taufiq. Apa maksud perkataan taufiq? Maksudnya Allah Ta'ala, kalau taufiq ni daripada Allah lah. Taufiq ni Allah Ta'ala memandu dia. Allah Ta'ala memandu dia, Allah Ta'ala pimpin dia. Itu taufiq. Okey? Dia ibarahnya daripada waffaqa tadi, daripada waffaqa tadi, muwafaqah. Apa makna muwafaqah? Kesepakatan, kebersamaan. Itu muwafaqah. Okey, sorry, mata saya ni pasal kamera kat sini nampak macam pandang tempat lain. Tak apa ibu ayah ya. Okey, pasal saya kena pandang skrin. Muwafaqah, kebersamaan. Daripada waw faqaf itu ada memberi makna juga, memberi makna kena ataupun bertepatan. Tapi kalau taufiq, waffaqa yuwaffiqu taufiqan, maksudnya apa? Taufiq, apa yang dia buat tu dituntun oleh Allah. Allah Ta'ala menuntun, Allah Ta'ala memimpin dia supaya sama jalan dengan yang Allah Ta'ala nak. Itu taufiq. Allah Ta'ala pimpin dia hingga sama jalan dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Jadi ulama bagi tahu, biasanya kita sebut wabillahi taufiq wal hidayah kan. Jadi ibu ayah, mana yang datang dulu? Taufik ke hidayah? Yang saya belajar yang datang dulu adalah hidayah. Hidayah ini maksudnya cetusan. Hidayah ni petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala bagi petunjuk. Contoh ibu ayah, masa pagi ataupun masa masuk satu waktu semayang, masuk satu waktu sembahyang, kita dengar azan. Hayya 'alas salah. Dengar panggilan sembahyang kan? Kita pun rasa apa? Kita rasa, ya Allah, aku rasa tergerak nak pergi masjid, contohlah. Tergerak masa tu kira ke masjid boleh masuk lah. Aku nak pergi masjid. Ataupun aku, kalau ibu-ibu kat rumah, aku nak terus pergi sembahyang dekat bilik sembahyang aku ni. Tiba-tiba, itu dah ada cetusan rasa. Itu dah ada hidayah dah. Dah ada hidayah. Tiba-tiba ibu ayah, iklan. Sambungan drama. Suamiku sotong apa? Suamiku sotong macam mana? Suamiku seekor sotong ke? Ada drama dulu kan? Suamiku seekor sotong. Suamiku seekor sotong. Tajuk drama tu. Tak tahulah, lupa nama drama tu kan. Tapi ada sotong-sotong lah. Jadi alamak, sambungan ni kan terlepas pula nanti. Pukul 8 habis, 8 boleh lagi sampai maghrib. Nampak? Padahal maghrib, masuk waktu tu terus sembahyang lah. Lepas tu mengaji lah. Sibuk nak tengok drama apa-apa. Asalnya Allah Ta'ala dah bagi hidayah. Tapi tak dapat taufik. Allah Ta'ala tak pimpin dia. Itu tak nak, kita nak dua-dua. Kita nak Allah Ta'ala bagi kita hidayah dan Allah Ta'ala bagi kita taufik. Boleh buaya semua insya-Allah ya, hidayah dan taufik. Jadi taufik tu daripada wafaqah juga. Apa kita bincangkan tadi? Kita bincang kalimah muwafakat. Bermakna muwafakat ni ada makna kebersamaan. Jadi apa kena mengena dengan taufik? Taufik juga kebersamaan. Kebersamaan dengan perintah Allah Ta'ala. Allah tuntun kita supaya apa kita buat ni sama dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Itu taufik. Faham tak ibu ayah? Taufik tu macam mana sekarang? Nampak, kita nak bincang muwafakat. Tapi Allah Ta'ala bagi taufik pula untuk bincang pasal taufik. Nah, insya-Allah ibu ayah, mudah-mudahan Allah bagi kita semua ibu ayah, hidayah pun Allah bagi, taufik pun Allah bagi. Cetusan rasa nak buat baik itu Allah bagi, dan Allah pimpin kita untuk buat baik itu. Contoh kita belajar lah, Allah dah bagi cetusan rasa dah, aku nak belajar lah. Tapi tak dapat taufik untuk belajar. Nak belajar tapi tak dapat taufik. Maksudnya, ada je benda yang menyebabkan kita ni tak boleh nak belajar. Tu Allah Ta'ala tak pimpin kita. Rugilah. Kita minta sungguh-sungguh, ya Allah,
Aku minta sangat ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang soleh ya Allah. Aku dah buka ceramah, aku dah buka kuliah ya Allah. Tapi aku masih tak ada kekuatan ya Allah. Tolonglah ya Allah, pimpin aku ya Allah. Pimpin itu taufik Ibu Ayah. Pimpin itu taufik. Ibu Ayah satu orang buta, nak melintas kat jalan yang sibuk, dia nak melintas. Lepas tu masjid, dia nak melintas. Dia dah ada hidayah. Tapi ada tak taufik? Dia kena perlu ada taufik. Maksudnya ada kena ada orang yang pimpin dia. Maksud macam tu lah. Kita ni buta. Kita ni tak nampak. Kita minta Allah Ta'ala pimpin kita. Boleh boya insyaAllah ya. Kita minta sungguh-sungguh. Jadi kalimah. Okay, bagus Pakcik Wahab. Bukan wafaqullah. Wafaqakallah. Bagus Pakcik ya. Bagus saya tulis ni. Okay, Pakcik Wahab, seperti saya faham, itu doa. Wafaqakallah. Ibu Ayah boleh salin ya. Wafaqakallah. Sorry. Okay. Apa tak? Sorry tulisan saya buruk. Wafaqakallah. Wafaqakallah. Moga Allah bagi taufik pada engkau. Itu. Salin ni. Wafaqakallah. Macam mana? Syafaqallah. Itu moga Allah bagi kesihatan. Baraka. Itu barakallahu fika. Ada barakallah fika. Yang kalau kita kata barakallah tu bukan ka tu kamu. Barakah tu ada kaf tu memang huruf asal. Barakallahu fika. Tapi kalau macam ni, wafaqa huruf asal, kaf ni kamu. Wafaqakallah, wafaqa daripada bab taf'il. Wafaqa yuwafiqu taufiqan. Moga Allah bagi petunjuk. Moga Allah bagi pimpinan. Taufik kepada kamu. Boleh Pakcik Wahab jelas Pakcik Wahab? Bagus Pakcik Wahab punya ni bagus Masya Allah. Okey Ibu Ayah. Kalau makmum bab semayang. Bila sama-sama Pakcik. Kalau kita semayang dan kita kita semayang dan kita bertepatan dengan imam. Maksudnya kita dengan imam sama-sama rakaat daripada awal. Kita panggil makmum apa? Makmum apa Ibu Ayah? Kita semayang sama dengan imam. Makmum muwafiq. Bagus Pakcik Wahab ya. Makmum muwafiq. Ibu Ayah tengok. Wafaqa yuwafiqu. Muwafaqatan masdar dia. Muwafaqatan, wifaqan. Kita ambil satu saja masdar dia. Muwafaqatan. Macam mana isim fa'ilnya? Isim fa'il akan jadi muwafiqun. Muwafiqun isim fa'il dia. Muwafiq. Jadi makmum muwafiq. Muwafiq ni isim fa'il. Apa maksud? Tadi Ibu Ayah dah faham. Sorry. Tadi Ibu Ayah dah faham. Makna muwafakat maksudnya kebersamaan. Jadi kalau makmum muwafiq faham tak sekarang ni? Istilah muwafiq tu dah faham dah sekarang. Kenapa dipanggil makmum muwafiq? Dah faham dah Ibu Ayah? Kerana kebersamaan makmum dengan imam. Okey, siapa hari ni dia baru faham makna muwafiq? Siapa hari ni kita tahu muwafiq ni dari segi fiqah, kita tahu makmum dengan imam dan dia bukan masbuk, tahu. Tapi siapa baru tahu dari segi bahasa? Muwafiq tu maksudnya muwafakat. Muwafiq dan muwafakat benda sama. Makmum bermuwafakat, makmum bersama dengan imam. Itu muwafiq. Nampak tak Ibu Ayah? Sekarang ni Ibu Ayah nampak tak kepentingan faham bahasa Arab untuk faham ibadah? Nampak tak kepentingan bahasa Arab untuk faham ibadah? Kalau tak kita tak faham. Kita main sebut aja. Main sebut tapi tak faham. Sorry lah gerak tangan banyak sangat. Jadi Ibu Ayah tolong sama-sama Ibu Ayah, tolong sangat-sangat. Bahasa Arab ni jangan berasa kita dah tahu hanya kerana kita dah tahu sikit fi'il madhi. Dah tahu sikit fi'il mudhari', dah rasa pandai bahasa Arab. Tak. Saya dan ibu-ibu ayah kita semua tak pandai lagi bahasa Arab. Saya pun tak pandai lagi, ibu ayah pun tak pandai lagi. Saya kalau untuk bercakap bahasa Arab, untuk berita-berita semasa yang moden saya tak pandai. Kena belajar lagi. Kalau baca kitab insya-Allah boleh, tapi untuk bahasa-bahasa moden ni saya tak reti lagi. Kalau baca paper bahasa Arab tu, kena tengok kamus. Baca paper bahasa Arab tu, kena tengok kamus pasal bahasa dia tinggi-tinggi. Tapi untuk asas
ibadah kita ni kita kena faham. Penting kita faham bahasa Arab. Boleh bayar semua insya-Allah? Okey. Jadi untuk perkataan muafakat, jelas tak sekarang ni? Untuk muafakat ada soalan lagi tak? Untuk muafakat saja? Jelas ya? Alhamdulillah. Okey, baru satu perkataan. Macam mana? Adakah menyeronokkan ni buaya? Seronokkan bahasa Arab ni? Baru satu perkataan muafakat keluar perkataan-perkataan lain yang rupanya ya Allah kait. Sangat seronok. Sangat-sangat seronok bahasa Arab ni. Jadi Ibu Yah tolong jangan belajar sekarat jalan. Kalau terlepas kuliah, dengar ulangan dia. Ni saya buat rakaman ni. Bahasa Arab ke bahasa Melayu ni saya buat rakaman. Supaya dapat manfaat insya-Allah Ibu Yah ya. Okey. Itu pun orang kata saya tipu. Allah, sedih betul lah semalam. Ibu, sedih lah saya semalam malam tadi. Saya ni buat kelas yang ni memanglah saya buat percuma, tapi yang kursus tu memanglah berbayar untuk komitmen. Itu pun tak faham juga. Kata saya tipu. Sedih lah saya macam tu. Allah, masih saya sabar je insya-Allah. Cuma malam tadi tu tak ada kekuatan nak buat kuliah malam tadi tu. Putus semangat saya malam tadi. Betul Ibu Zaitun, masya-Allah. Cakap ni pun macam nak sebab sikit lah dengan orang, tapi tak apalah. Nabi kena lagi teruk Ibu. Nabi kena lagi teruk. Ibu Sot Barah. Terima kasih Ibu. Okey. Kalimah kafir pula. Terima kasih Ibu. Masya-Allah. Kalimah kafir ya. Kejap ya. Kalimah kafir. Okey. Kejap ya. Sekejap. Sekejap Ibu ya. Okey. Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu semua, masya-Allah. Okey. Kalimah kafir. Kafir ni daripada fi'il madhinya kafara yakfuru ya. Kafara yakfuru. Okey. Dia ada fi'il. Fi'ilnya kafara, saya tulis Kafara yakfuru kufran. Kemudian isim fa'ilnya kafirun. Kafirun. Okey. Ni Ibu ya. Okey. Bermakna Ibu nampak tak? Kafir ni adalah isim fa'il. Kafara yakfuru kufran, masdarnya, isim fa'ilnya kafirun. Kafirun isim fa'il. Apa maksud kafara ni Ibu ya? Kafara ni apa maksud asalnya? Okey. Kafara ni antara makna asalnya adalah menyembunyikan. Menyembunyikan. Ibu ayah, satu orang petani, apa yang disembunyikan dalam tanah Ibu ayah? Petani, apa yang disembunyikan dalam tanah? Disembunyikan biji benih kan? Asalnya biji benih tu nampak. Biji benih tu nampak dan dia masukkan dalam tanah. Bila masuk dalam tanah, nampak lagi tak biji benih tu Ibu ayah? Bila masuk biji benih dalam tanah, dah tak nampak dah. Asalnya ada biji benih. Masuk jadi tak nampak. Jadi antara makna kafara adalah menyembunyikan ataupun menutup. Okey, menutup. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, antara panggilan petani dalam bahasa Arab, petani dalam bahasa Arab, fallah. Fallah, zari' ataupun zurra'. Okey. Daripada zara'a ataupun daripada ada sebut fallah. Fallah pun petani juga. Bukan fallah. Fallah tu kejayaan. Lam sabdu. Fallah. Dan petani juga boleh kita sebut kafir. Tapi janganlah. Ini bahasa saja. Janganlah kita mentang-mentang dah tahu kafara tu maksudnya sembunyikan, antara maksudnya sembunyikan biji benih dalam tanah. Kita pun kata, jumpa petani. Assalamualaikum pakcik. Pakcik kafir. Oh, kena. Itulah buat-buat pandai. Pakcik ni kafir tau.
Pasal apa? Pakcik jangan marah saya. Pakcik jangan marah saya. Kafir tu Ustaz Kamil ajar, saya juga kena. Pakcik tu Ustaz Kamil ajar, kafir tu maksudnya memasukkan biji benih dalam tanah sampai tak nampak. Janganlah macam tu. Itu untuk pengetahuan kita. Antara makna kafarah maksudnya menyembunyikan. Jadi kenapa dia panggil orang kafir? Kenapa dia panggil orang kafir? Kerana ibu ayah nak tanya ibu ayah. Ustaz dah gelak ibu ayah. Okey. Ibu ayah, kenapa dia panggil orang kafir? Allah bagi kita akal ibu ayah kan. Allah bagi kita akal. Manusia ni kecuali kalau dia ni memang Allah tarik nikmat akal. Itu tak apa. Itu diangkat daripada dia diangkat daripada taklif. Dia bukan mukallaf. Dia tidak boleh berfikir dengan waras. Itu tak apa. Dia insya-Allah ahli syurga. Tapi semua orang manusia selagi mana dia waras, dia kena beriman pada Allah. Betul Ibu Zatin falah dengan dalam sabdu ya. Dia kena beriman pada Allah. Tengok langit, akal dengan akal tengok langit, tengok semua fikir. Mesti ada yang cipta semua ni. Kan? Nak pula zaman sekarang zaman sampai Quran, sampai ilmu Quran, sampai ilmu tauhid pada semua orang. Tinggal nak beriman tak beriman je. Jadi Ibu Ayah, kenapa dia panggil kafir? Kerana Islam ni Ibu Ayah, cahaya Islam ni memang dah tersebar seluruh alam. Memang jelas nyata Islam tu agama yang betul. Tapi kenapa tak nak beriman pada Allah? Kan? Mungkin sebab-sebab lain lah. Tak tahu. Tapi kalau dia betul-betul buka hati dia Ibu Ayah, kalau betul-betul buka hati, orang akan beriman tak pada Allah Ibu Ayah? Betul-betul orang fikir, dia fikir betul siapa ciptakan langit ini, siapa ciptakan bumi, dia fikir sikit je, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan pada dia. Tapi kalau dia tengok semua benda ni, alah sekadar cantiknya langit, cantik-cantik saja, tak gunakan akal dia untuk fikir siapa Tuhan dia, dia tak jumpa lah. Jadi, kenapa dipanggil kafir? Kerana mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu Islam tu betul, mereka tahu Allah Ta'ala tu Tuhan yang satu. Sebenarnya, mereka kalau mereka fikirkan, mereka boleh tahu. Tapi kenapa? Mereka tak nak beriman. Pasal taklah nanti masuk Islam, nanti susah lah, tak boleh tu, tak boleh ni. Ibu ayah. Tu tutup. Mereka menutup kebenaran. Padahal kebenaran tu nampak depan mata. Ibu ayah, buku kalau ibu ayah nak beli buku tapi tak ada kulit. Isi dalam buku tu semua penting tapi kulit tak ada. Nak beli tak kat kedai? Ibu ayah pergi satu toko buku. Ya, bapa-bapa, ibu-ibu pergi ke satu toko buku, melihat bukunya, enggak ada kulitnya. Adakah ibu-ibu, ayah-ayah akan beli buku itu, ibu bapa semua? Enggak ya? Tidak kan? Ibu ayah takkan beli buku tu pasal apa? Walaupun buku tu dalam tu isi penting tapi tak ada kulit. Tak ada kulit. Apa benda jual buku tak ada kulit? Ibu ayah, apa tujuan kulit? Untuk tutup buku tu. Untuk tutup buku tu. Apa dia kulit buku dalam bahasa Inggeris? Apa dia kulit buku dalam bahasa Inggeris? Cover. Cover tu diambil daripada perkataan kafir. Ustaz Abdul Samad bagi tahu. Hafizullah Ta'ala. Cover tu diambil daripada perkataan kafir. Orang putih ambil kafir jadi cover. Siapa baru tahu? Cover tu daripada kafir. Saya rasa ada yang ulang kaji pasal saya pernah terang sebelum ni. Baru komen baru, ulang kaji. Cover tu daripada kafir. Kenapa dipanggil cover? Ambil daripada kafir. Kafir tu maksudnya tutup. Sekarang ni boleh nampak tak kaitan? Kenapa dipanggil kafir? Kenapa dipanggil cover? Okay. Okey. Ibu ayah, dalam satu-satu majlis kita buat, banyak tak kekurangan? Kita buat majlis ilmu, majlis zikir. Banyak tak kekurangan kita? Banyak tak kelompongan sana sini? Banyak kan? Banyak kelompongan. Ya. Banyak kelemahan, banyak juga kesilapan, banyak kelemahan dan sebagainya. Jadi kelemahan-kelemahan ni kita kena tutup tak ibu ayah? Semua kelemahan ini kita minta tak Allah Ta'ala tutup? Minta tak Allah Ta'ala tutup ibu ayah? Minta kan? Lepas habis, nampak tak? Lepas saya habis doa, apa saya baca? Subhanakallahumma wa bihamdika. Apa nama tasbih tu? Apa nama tasbih tu ibu ayah? Kafarah. Tasbih kifarah boleh, kafarah boleh. Dia tempat yang betulnya tak sebenarnya kafarah ni kafarah. Tasbih kafarah.
Tasbih kafarah. Kafarah. Jadi tanpa saya terangkan sekarang, Ibu Boyah setelah kita tahu makna kafir, sekarang ni Ibu Boyah tahu tak kenapa dipanggil tasbih tu tasbih kafarah? Dah tahu dah sekarang ni. Saya tak terangkan lagi apa makna kafarah, tapi dah tahu tak kenapa dipanggil tasbih tu tasbih kafarah? Dah tahu dah sekarang ni. Tahu kan? Jadi penting tak? Apa tujuan tasbih kafarah? Untuk menutup segala kelompongan, segala kekurangan dalam majlis kita. Penting tak baca tasbih tu? Penting, sangat-sangat penting baca tasbih kafarah, Ibu Ayah. Panas pula, aircon tak buka. Tak apalah. Penting sangat. Jadi jangan saya seorang saja baca. Ibu Ayah pun baca juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang baru hari ni tahu kafarah tu, maksud kafarah tu tutup segala kelompongan dalam majlis. Siapa baru tahu, komen baru. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Mungkin pernah dengar ustaz-ustaz sebelum ni? Nampak tak Ibu Ayah? Sebenarnya kita ni banyak yang kita baru tahu. Ulang kaji, alhamdulillah Ibu Ayah, Masya Allah. Tasbih kafarah Ibu. Pasal tu kena belajar. Jangan kita syok sendiri. Saya maaf Ibu, saya bukan apa ni nak memperlekehkan. Tak nak, saya tak suka memperlekehkan siapa-siapa pun. Tapi Ibu Ayah, itulah hakikatnya. Kita ni, hakikatnya macam itulah Ibu Ayah. Kita selalu, benda tu kita tahu sikit, tapi kita punya berasa tahu tu macam kita dah belajar lama. Maaf saya tegur Ibu Ayah, tak apa ya. Ibu Ayah, yang saya cakap ni untuk diri saya juga sebenarnya. Bukan untuk ibu-ibu je, untuk saya sendiri juga. Kita kena belajar. Kufur nikmat, maksudnya itu kufur dengan makna mengingkari, engkar nikmat. Pakcik Wahab punya kufur tu, kufur pada perkataan yang Pakcik Wahab sebut, maksudnya engkar. Dapat tahu Ibu ya, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itu kafarah. Alhamdulillah. Jadi untuk dua perkataan ini Ibu Ayah macam mana? Dua perkataan setengah jam. Dua perkataan setengah jam. Itulah Ibu Ayah kepentingan kita tahu bila syukur pada Allah, kita ni orang Melayu, dan Melayu ini banyak ambil daripada bahasa Arab, dan bahasa Arab pula bahasa yang sangat kaya dengan erti. Balasan Allah kafarah ke kifarah. Bagus Ibu ya. Balasan Allah kafarah ke kifarah. Sekejap saya tengok. Saya confirmkan balik. Sekejap ya. Bagus, soalan Ibu Simah tu bagus sangat. Ya, saya tengah tengok kamu, saya tengok muka saya berkerut tu, tengok kamu satu. Kejap ya. Ibu Asimah, saya tak jumpa lah Ibu, nanti saya cari balik lah insyaAllah ya. Ibu Asimah tanya kafarah ke kifarah untuk balasan Allah tu, nanti saya cari balik Ibu ya. Sekarang ni cari dalam keadaan segera ni tak jumpa pula. Boleh Ibu Asimah, insyaAllah nanti Ibu Asimah ingatkan saya, bagi saya private message ke insyaAllah ya. Okey, dalam grup nak tanya tak boleh, saya tutup komen. Okey Ibu, kita teruskan. Apa lagi? Muamalah. Apakah dia muamalah? Okey. Muamalah Ibu daripada amala. Amala mudhari'nya yu'amilu. Yu'amilu masdar mu'amalatan. Sorry lah, tulisan saya buruk lah Ibu. Okey. Mu'amalah. Baik ya. Amala yu'amilu mu'amalatan. Mu'amalah ni apa dia? Masdar.
Masdar. Apakah 3 huruf asalnya Ibu Ayah? Muamalah ni. Apakah 3 huruf asalnya? Ain, mim, lam. Ain, mim, lam. Okey. Jadi kalau muamalah daripada amalah ya, amalah. Amalah tu maksudnya kerjalah, kelakuan. Pekerjaan ataupun kelakuan. Ataupun tindakan. Tengok pada makna lah Ibu Ayah ya. Okey. Cumanya Ibu Ayah, apabila dia ada alif, amala, dia dah jadi bab mufa'alah. Dan apabila ada bab mufa'alah ni, biasanya dia antara dua pihak. Okey. Jadi kalau muamalah, maksudnya urusan antara dua pihak. Ibu Ayah, apa je antara urusan dua pihak? Antaranya apa? Urusan antara dua pihak yang paling asas lah, apa dia? Kalau saya pergi kedai, boleh tak saya pergi ambil barang keluar macam tu saja? Urus niaga, betul. Urus niaga mesti ada urusan antara pembeli dengan penjual. Itu dipanggil muamalah. Amalan ataupun pekerjaan yang dibuat antara dua orang. Tak kira lah sama ada urusan itu urusan jual beli, apa-apa urusan. Itu dipanggil muamalah. Bukan jual beli saja Ibu Ayah. Sesama kita pun, sesama kita sahabat-sahabat kita bermuamalah dengan sesama manusia. Kan? Urusan hutang ke apa ke, itu semua ada akhlak dan adabnya dalam muamalah. Dalam muamalah. Saya lupa buka tingkap dah lain macam dah. Kereta ni. Boleh ya, muamalah ya, insyaAllah. Itu muamalah. Muamalah tak banyaklah kita bincangkan. Jadi muamalah antara dua pihak. Kenapa? Fi'il madinya amala, bab mufa'alah biasanya musyarakah banal isnain. Dikongsi perkara tersebut, kelakuan tersebut antara dua pihak. Kalau contoh urusan jual beli, urusan apa-apa yang lain lah, itu dipanggil muamalah. Boleh Ibu Ayah semua, insyaAllah muamalah selesai. Last apa? I'tiraf. Meminang. Okey. Ibu Nusidah dah ada menantu belum ni? Mudah-mudahan dah ada dah. Alhamdulillah Ibu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ingatkan ada orang nak masuk minang anak ibu. Tu kata meminang tu kan. Contohlah kan. Meminang pun ada adab dia, ada muamalah dia kan. Masya Allah. Okey, last sekali i'tiraf. I'tiraf Ibu ya daripada saya lupa pula tulis kat sini. Sekejap ya. I'tarafa fi'il madinya, i'tarafa mudhari'nya ya'tarifu. Ya'tarifu masdarnya i'tirafan. Okey, i'tirafan. Ni. Apa i'tarafa ya'tarifu i'tirafan. Boleh ya? Okey, insyaAllah Ibu ya. I'tarafa ya'tarifu i'tirafan. Apakah 3 huruf asal Ibu ya? Apakah ada 3 huruf asal? Puluh-puluh dah ni. Apakah 3 huruf asalnya? Ain, rafa. Ain, rafa. 3 huruf asalnya ain, rafa. Okey. Jelas Ibu ya? Ain, rafa. Okey. Ain, rafa maksudnya apa? Tahu, kenal. Ain, rafa maksudnya tahu, kenal. Kalau kita kenal Allah, ma'rifatullah. Ma'rifah tu kenal. Tapi kalau dalam ilmu nahu ada ma'rifah nakirah, tu ma'rifah tu maksudnya lain pula, khusus. Tapi kalau ma'rifah secara umum ni, ma'rifah maksudnya kenal. Jadi ma'rifatullah. Ibu Ayah pernah tak dengar laman web? Dululah saya cari dulu 10 tahun lepas. Ma'rifatullah.com. Rasa hebat tak Ibu Ayah satu laman web? Ma'rifatullah.com. Rasa macam mana Ibu Ayah? Rasa macam isi dalam dia rasa hebat tak? Dengar ma'rifatullah.com kan? Rasa macam Islamik tak Ibu Ayah? Ma'rifatullah.com. Rasa hebat, Islamik kan? Rupanya itu laman web orang-orang Kristian. Menerangkan ma'rifatullah dari sudut Kristian. Kalau orang, tapi dalam bahasa Arab. Kalau orang tak tahu, kan? Masya Allah, Allah Ta'ala ini sekian-sekian. Rupanya ajak beriman dengan Nabi Isa sebagai Tuhan.
Allah Ta'ala sebagai Nabi Isa sebagai anak pada Allah. Wal ayazubillah. Ma'rifatullah.com bahaya. Boya bahaya. Kalau orang tak tahu, maaf Ibu Boya, sekat Mesir dulu, saya pergi satu ma'rid kitab, ma'rid kutub, maksudnya satu expo. Expo buku, orang-orang Kristian datang bagi buku-buku bahasa Arab kecil-kecil tu. Saya adalah pakai kopiah semua kan. Pergi, okay, ambil lah ni. Saya berbual Arab dengan dia, sekali ambil lah ni. Apa benda? Ya Allah. Ajak masuk Kristian dalam bahasa Arab lah. Bebas macam tu. Jadi Boya, saya pernah pergi Sarawak. Pernah pergi Sarawak dulu, saya keluar 40 hari dekat Sarawak. Dakwah tablik kan, masa belajar dulu. Dekat mana, kawasan mana, Miri ke? Tak ingat Miri kot. Ada tak orang Sarawak sini yang dia pakai baju smart-smart, dia naik basikal, pakai baju smart-smart naik basikal. Rupanya itu orang yang mengajak pada Kristian. Dia ajak orang-orang masuk Kristian. Dia ada elong-elong yang dia dapat. Kalau orang Islam masuk Kristian, elong dia besar. Boy lah, yang main-main Jadi apa kena benda dengan i'tiraf ni? Jadi arafa maksudnya kenal. I'tiraf, apa benda i'tiraf? I'tiraf, apa benda i'tiraf? I'tiraf ni benda yang dikenali ataupun pengakuan. Pengakuan. I'tiraf ni pengakuan. Maksudnya tempat, contohnya sijil ini diiktiraf. Maksudnya sijil ini dipersetujui, dikenali oleh pihak berwajib. Sijil daripada ni memang dikenali. Sijil ni dikenali. Memang ada, dia ada daftar dan sebagainya, memang dikenali sijil ni. Dipersetujui. Orang kenal. Iktiraf. Diakui. Okey? Ibu ayah, apabila kita bermunajat pada Allah, kita bermunajat pada Allah, kita mengakui dosa-dosa kita. Okey, kejap Ibu takruf saya bincang kejap lagi Bagus, takruf tu bagus. Tapi ejaan Ibu salah, nanti kita bincang. Apa tadi? Saya kata tadi? Apa tadi saya kata? Iktiraf. Okey, kita mengakui dosa-dosa kita. Itu dipanggil iktiraf, pengakuan. Ada satu nasyid. Nasyid yang biasa kita dengar kan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Kan kita biasa dengar kan. Kita biasa dengar nasyid tu kan. Itu pengakuan, mengakui dosa. Tuhanku, aku tak layak masuk syurgamu, namun tak pula aku sanggup masuk nerakamu. Kita tahu, kita sedar diri kita macam mana. Aku ni tak layak, ya Allah, masuk syurga. Aku tak layak. Bukan tak nak masuk syurga, tak layak, ya Allah. Tapi aku pun tak nak masuk neraka, ya Allah. Itu i'tiraf, itu pengakuan. Kita mengaku depan Allah. Ibu yang kita mengaku depan Allah Subhanahu Wa Taala, itu i'tiraf. Kita tahu dosa kita macam mana dan kita mengaku salah depan Allah. Itu i'tiraf. Okey, itu mengaku. Jadi kalau kita sebut mengiktiraf, mengakui. Mengiktiraf maksudnya mengakui. Kerajaan mengiktiraf sijil daripada tu, maksudnya kerajaan mengakui. Memang ada berlakunya pengajian di situ dan diakui oleh pihak kerajaan, oleh pihak yang berkenaan. Itu maksudnya iktiraf. Betul, memperakui. Jadi boya iktiraf bahasa Arab ke Ustaz? Ya, bahasa Arab dan masdar daripada i'tarafa yang saya berikan tadi. I'tarafa. Okey, Ibu saya sebut ta'aruf, bukan ta'aruf Ibu. Ta'aruf. Ta'aruf. Betul ke? Ta'aruf kan? Tak salah saya ta'aruf. Sekejap ya. Saya pula jadi was-was sekejap ya. Ta'aruf ke ta'aruf? Saya rasa ta'aruf kan? Sekejap.
Yalah, ta'aruf dengan sabdu ibu ya. Ta'aruf dengan sabdu bab tafa'ul. Ta'aruf dengan sabdu ya. Macam tu. Ibu Zaitun. Ta'aruf. Maksud ta'aruf? Ta'aruf maksudnya memperkenalkan. Ta'aruf maksudnya memperkenalkan diri kepada orang baru, sahabat baru dan sebagainya. Itu ta'aruf. Okay, daripada ain rafa datang perkataan ma'rifah, i'tiraf, ta'aruf, yang arif. Yang arif. Yang arif. Kenapa dipanggil yang arif? Pasal hakim dia dipanggil yang arif kerana dia tahu. Dia orang yang tahu hukum hakam tu dipanggil yang arif. Boleh bayar semua insyaAllah? Okey, jadi itu untuk hari ni ada 4 perkataan. Jadi untuk hari ni punya ya Allah, Ibu Ayah puas hati tak? 4 perkataan kita bincangkan, puas hati tak hari ni? Harap puas hati lah. Mudah-mudahan Ibu Ayah puas hati insyaAllah ya. Puas hati. Sangat puas hati masya-Allah Ibu. Puas hati ya insyaAllah ya. Puas hati dan Ibu Ayah ingat betul-betul insyaAllah ya. Ustazah Fuadih masya-Allah. Okey. Lepas tu Ibu Ayah, saya minta Ibu Ayah bagi apa-apa perkataan yang kita nak bincangkan lagi. Tapi tak semestinya saya pilih ya. Kalau sesuai saya akan bincangkan besok lusa insya-Allah. Apa contoh perkataan Ibu Ayah nak kita bincangkan? Makmur. Okey, makmur boleh. Makmur. Okey, boleh. Makmur ya. Alhamdulillah. Makmur, kalimah makmur. Okey, lagi. Khazanah. Bagus khazanah. Kana khazanah. Bagus. Khazanah bagus. Bagus khazanah. Tafakkur. Haji Rambi tafakkur. Okey, boleh tafakkur. Masya-Allah bagus ya. Tafakkur. Satu lagi. Muhasabah, waris. Okey, saya ambil muhasabah lah Ibu ya. Ambil pasal Ibu Asimah sebut dulu. Muhasabah. Okey. 4 perkataan ni saya tulis dekat grup. Makmur, khazanah, tafakkur, muhasabah yang akan kita bincang nanti insya-Allah. Okey, itu semua yang akan datang nanti Ibu sebut ya insya-Allah. Yang 4 tadi saya dah pilih untuk besok. Nanti Ibu Ayah sediakan lagi kalimah-kalimah lain untuk kita bincangkan insya-Allah Ibu Ayah ya. Okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ayah, kuliah yang nampak muka saya ni dalam kereta je tau, kat luar je, kat rumah saya tak nampak muka ya. Harap Ibu Ayah punya keriduan tu terubahlah tengok muka saya. Kalau rindu lah, kalau tak rindu tak apa. Ramai-ramai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ayah semua.